Baik, insyaAllah. Muslimat tak ada nanti sampai lagi. Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah Maghrib malam ni dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi rizal insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid. Maksudnya barang siapa dikenapi oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Saya muliakan tuan imam kita, Imam Maghrib malam ini, dan saya muliakan tuan Bilal kita, kemudian jawatan kuasa surah. Fungsi tak ada, jawatan kuasa. Setiasa menari surah. Seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah, kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk kita sambung sedikit lagi pembahasan dalam kitab Jauharah Mawquf dalam bab Fadilat Sabri Indal Musibah, kelebihan sabar di atas musibah, di muka surat 201, kan? 201 yang di kitab Misyamak. Seorang ada kitab. Dalam tu ada kitab kan? Dalam cermin tu. Lamari tu ada. Kita tengok, ada kitab tu. Kitab Jawi lah. Kalau boleh baca Jawi, boleh buka lah. Kalau tak ngerti baca Jawi, tengok je lah. Kan? Tengok je. Baik, insyaAllah
Baris apa tu? Baris? 3 daripada bawah. 3. Alright, 3 pada bawah. Dan tersebut dalam kitab Tabaqat Al-Atqiya. Betul tak aja tu? InsyaAllah siapa yang ada kitab boleh semak. Tak ramai yang boleh baca kitab ni. Banyak kalau ustaz kadang serendar baca kitab ni. Dia Jawi lama, Jawi kuno. Jawi lama. Baik. Dan tersebut di dalam kitab Tabaqat Atqiya. Daripada Nabi SAW, barang siapa mengucap takbir pada ketika masuk matahari atas tepi laut dengan mengangkatkan suaranya, nescaya diberi Allah Ta'ala daripada pahala yang sebilang-bilang titik air laut akan 10 kebajikan. Gitu. Ini disebut dalam kitab Tabaqat Atqiya. Cuma tak disebutkan pengarang. Musannif tak sebut sini, dia hanya sebut kitab je. Dan dia kutip, dia kata daripada Nabi. Dia nukilkan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan dia kata, Nabi berkata, barang siapa mengucap takbir pada ketika masuk matahari atas tepi laut. Tepi laut, matahari nak terbenam lah. Contoh pergi kadang-kadang pergi tepi laut kan, pergi tangkap ikan ke, ataupun pergi orang kata berkelah ke, rehlah ke. Ni dah ramai dah ni. Ni dah ada kelonggaran kan. Ramai dah berpusu-pusu ke tepi laut. Bukan tepi laut saja, kadang orang kata pusat-pusat rekreasi, tasik-tasik kan. Pun ramai juga orang tengok. Hari tu saya singgah di City Park di Seremban 2. Tengoklah tepi yang sebelah Masjid Husin kan. Dia ada kolam besar kan. Ramai orang. Oi. Daripada anak kecil sampai anak besar, semua ada. Semua bawa Maklum dah, kira macam dah merdeka lah. Merdeka. Kalau sebelum ni asyik terpuap rumah kan, kolam, jadi bila dapat keluar tu lega rasanya kan. Yang bunuh-duin datang keluar kan. Baik. Tapi kena berhati-hatilah. Takut nanti akan dia naik balik, hati yang risau tu. Jadi barang siapa mengucap takbir pada ketika masuk matahari atas tepi laut dengan mengangkat suara, angkat suara takbir, saya berikan Allah Ta'ala daripada pahala sebilang-bilang titik air laut akan 10 kebajikan. Takbir. Dan dihapuskan, dihapuskan daripada 10 kejahatan dan diangkatkan baginya 10 derajat. Diangkat daripada 10 derajat. Ini jarang kita jumpa lah. Cuma tak dipastikan hadis ni hadis sahih ke, hadis dhaif ke, dia tak sebut. Sebab dalam kitab ni memang dia tak sebut. Dia tak sebut darjat hadis. Semua dia sebut hadis je. Hadis marfu' ke, hadis mauquf ke, hadis kata mauquf ke, memang dia tak sebut. Kalau tuan-tuan gajin boleh buka internet lah, tengok dalam internet kan, Google hadis ni hadis macam mana, darjat dia. Macam tu. Dan tersebut di dalam kitab Az-Zariyah. Disebut dalam kitab Az-Zariyah bagi Ibnu Imad kan, dengan khat muallif. Khat ni mana tulisan. Tulisan muallifnya, gurunya, ataupun pengarangnya. Tulisan pengarangnya, muallif, musannif bersamalah. Di dalam kitab Al-Abrar daripada Nabi SAW, dia kata, barang membanyakkan oleh kamu, mana banyak oleh kamu dengan bertaulan, banyakkan berkawan lah. Nabi pesan pada kita banyakkan berkawan. Banyakkan berkawan ni bila kalau seandainya aman daripada fitnah. Kalau berkawan dengan kawan yang tak elok kemudian menjurus pada fitnah, tu tak digalakkan berkawan.
Tapi kalau kawan kita baik, bagus, kan? Kita jumpa pula kawan-kawan yang bagus-bagus, digalakkan berkawan. Tapi kalau dapat kawan yang tak elok, kalau kita boleh bagi nasihat, bagi nasihat. Kalau tak boleh, jangan berkawan. Malah ada masa pun dalam bab tasawuf pun ada masanya kita dituntut berhuzlah pula. Ada masa dituntut berhuzlah, mengasingkan diri daripada berkawan. Macam tu. Kalau seandainya masyarakat teruk lah, berteruk, kan banyak fitnah sini dan sebagainya, maka dalam konteks tasawuf kita digalakkan untuk berhuzlah, mengasingkan diri pada masyarakat. Tapi kalau seandainya kurang fitnah berlaku, maka digalakkan kita bercampur masyarakat. Kerana dengan bercampur masyarakat tadi, maka sekurang-kurangnya kita boleh menegakkan benda yang makruf, nahi munkar, pesan berpesan, kan, sambung silaturahim dan sebagainya. Itu pun benda yang baik juga. Macam tu. Baik. Maka bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun Karim. Hayyun maknanya hidup, Karim lagi yang mulia. Malu daripada hamba-Nya bahawa menseksakan akan dia antara segala tawalannya pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala malu nanti nak menyeksa seseorang hamba tadi. Kenapa? Kerana malu dia kepada kawannya yang lain, kawan hamba tadilah. Jadi kemungkinan kawan hamba tadi orang yang baik, orang yang bagus-bagus. Kalau orang yang jahat-jahat kita berkawan, jadi macam mana Allah Taala nak malu dengan kawan kita tu? Tak ada malu pun. Malahan menanti pula azab daripada Allah. Jadi maksud kawan ni ialah kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang boleh memberi nasihat kepada kita. Kerana hak kawan ni pun banyak juga. Kalau sebut dalam satu hadis tu, hak kawan tu ada 5. Hak kawan ada 5. Salah satu daripadanya, apabila kamu berjumpa, naklah kamu bagi salam. Bila berjumpa, bagi salam. Tak? Sebelum ni lah kita bincangkan. Kemudian kalau dia sakit, kita ziarah. Kalau dia minta nasihat, kita bagi nasihat. Macam tu. Kalau dia bersin, kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau dia mati, kita iringkan dia ke kubur. Kalau dia mati, iringkan ke kubur. Bukan iringkan saja, kita kata bantulah, kan, masukkan ke liang lahat, kita doakan dia. Itu antara hak kawan, hak sahabat kita, hak mukmin di antara mukmin yang lain. Dan tersebut dalam kitab Al-Barakah. Sebut dalam kitab Al-Barakah daripada Ja'far As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata atilul julus 'alal ma'idah mal ikhwani fa innaha sa'atun la tuhsabu min a'marikum. Atilul julus 'alal ma'idah ma'a ikhwan. Panjangkan duduk. Dia kata panjangkan duduk di atas makanan. Apa maksud di atas makanan? Duduk atas makanan ke? Tak. Mana di sekitar makanan lah. Panjangkan oleh kamu akan duduk di atas makanan. Mana kita menghadap makanan. Ma'al ikhwan, bersama dengan kawan kita, sahabat kita yang baik-baik. Fa innaha sa'atun, maka sesungguhnya kita memanjangkan duduk bersama dengan kawan tadi. Sa'atun merupakan satu masa ataupun saat. La tahsabu min a'marikum. Tiada dikira-kira akan dia daripada umur kamu. Tidak dikira-kira akan dia daripada umur kamu. Jadi maksudnya masa itu adalah masa yang sangat kita mengambil manfaat daripada masa kita bersama kawan kita lah. Macam tu. Mana ialah separuh daripada kita ni kalau tak jumpa kawan ni macam tak seronok kan. Tapi ada juga kalangan manusia ni tuan, dia tak suka berkawan. Dia tak suka kawan. Kalau kawan datang rumah dia, dia dah mula risau. Dia minta kalau baliklah cepet. Baliklah cepet. Janganlah lama-lama Ramadan. Janganlah lama Ramadan kan. Risaulah dia. 10 orang ni tak kisah. Apalagi kalau orang jenis peramah. Peramah, suka bercakap. Kalau bercakap tu tak ada titik, aduh ya cerita tu kan. Sampaikan kita pula risau. Bila habis dia bercakap ni? Bila habis cakap ni, dia nak balik ni. Sebab dia memang jenis cukup bercakap. Aduh cerita tuan-tuan.
Daripada cerita tentang kata gotah, cerita tentang kelapa sawit, cerita tentang apa, ular, cerita tentang ayam, kucing, semua ada cerita kan. Sampailah cerita politik. Politik dalam negara, luar negara, semua ada cerita kan. Tak habis-habis cerita tuan. Jadi okey. Jadi masuk panjang ni janganlah sampai orang kata membazirkan masa pun. Tak boleh juga kan. Panjang pun ada had juga panjang. Kau Umar pula risau pula ni. Mana abang tak balik-balik ni. Daripada pagi sampai ke petang. Duduk lepak kedai tu berburak tak habis-habis. Kedai jandor lagi kan. Macam tu. Tak maaf lah kan. Kan jandor ibu tunggal. Single mother kan ke situ. Dia loket ada ke situ. Baik. Ni namanya bazir masa namanya. Membazir masa. Macam tu. Duduk dah lama kawan boleh, tapi had masa lah. Jangan sampai yang kata terhalang kita punya pekerjaan kita. Sampai ke masa kita asyik dibazirkan kat situ. Macam tu. Jadi ada masanya kita berkawan dan kita duduk sama-sama dengan kawan kita borak-borak, tapi ada had masa. Macam tu. Mantap arti julus ni, panjangkan masa ni. Masa duduk ni bukan makna orang kata membazirkan masa tanpa had. Ada limit lah. Dah habis cerita kita kawan tu, habislah, balik lah. Kita bersurai lah. Baik. Kita lihat terjemahan semula. Panjangkan oleh kamu akan duduk antara hidangan serta saudara kamu, segala saudara kamu. Maka bahawasanya masa itu tiada dikira-kira dengan dia daripada umur. Mana masa itu sangat penting lah kepada kita. Apalagi kalau kita dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, kawan kita yang jauh datang kan. Gitu. Kawan yang jauh pun datang pun kita kena raikan. Jangan duk raih, kita raikan kan. Orang tak tahu aduh yo kita datang rumah dia tutup pintu kan. Tengok sifat ada. Sifat ada, ketok ada. Bila bagi salam tak ada. Senyap kan. Gitu. Sipun tak angkat. Gitu. Dah lah sombak juga Nak kata sakit tak sakit, sihat je nampak. Baik. Dan pada hadis makan serta segala saudara itu menyembuhkan penyakit. Ni ada sebut pula, semua tak sebutkan matan hadis. Cuma mafhum pada hadis lah. Makan serta segala saudara. Mana kita makan secara jama'i lah. Makan secara berjemaah. Itu kan. Ini menyembuhkan penyakit. Kerana orang yang tak sihat pun jadi sihat. Kan? Orang tak sihat pun jadi sihat. Bila jumpa ke kawan kan. Contohlah lepas majlis kan kita ada makan-makan. Contoh Sophie boleh makan tak boleh makan. Makan boleh Ustaz kan. Cuma makan secara berjemaah lah, jama'i ni lah. Kan ada dia punya apa kan, Sophie dia. Macam tu. Baik. Jadi makan bersama kawan ni biasalah, seronok, macam-macam cerita. Macam cerita yang keluar seronok kan. Jadi menyembuhkan penyakit. Memanglah. Orang tak sakit punya sakit. Bila dengar kawan kita kan, kita pun terwalak cerita dia, dia pun terwalak dengar cerita kita. Jadi sihatlah kita. Alhamdulillah. Bila tak jumpa kawan tu kan, risau kan. Macam ayam berak kafur lah. Tak jumpa dengan kawan ni. Milo kan. Macam hari tu kan, kuarantin kan. Kuarantin, PKPD. Monyok je semestinya kan. Milo lah nak habis. Kalau rumah tu tak boleh makan kan. Pagi makan. Kan pukul 10 kan makan lagi. Pukul 2 makan lagi. Pukul 3 makan lagi. Maghrib makan. Tengah makan lagi. Tak kali makan. Banyak kali makan tuan-tuan. Nak keluar tak boleh. Makan je lah. Baik, seterusnya. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa menolakkan daripada kemaluan saudaranya dengan ghaib, sebenarlah atau Allah Ta'ala bahawa memerdekakan dia daripada api neraka. Barang siapa menolak daripada kemaluan saudaranya, maknanya kalau ada orang yang nak mengaibkan saudaranya lah. Ada orang nak mengaibkan saudara dia.
maka dia tolak. Dia tepislah macam tu. Dia tepislah dakwaan orang tu, kawan dia macam ni, perangai tak elok dan sebagainya. Macam tu kan. Malahan dia berdoa pula. Dia doakan kawan dia tu yang gaib itu. Dan siapa menolakkan daripada kemaluan saudaranya dengan gaib. Mana gaib ni? Maksudnya dia doakan hamba kawan dia tadi. Yang dia orang kata dipitnah ke, dicaci ke, dimalukan oleh saudara dia tadi kan. Didoakan. Mudah-mudahan kan kawan dia tadi okeylah. Mungkin kata yalah zaman sekarang ni macam-macam kan gitu. Kita tak tanya dia lagi apa cerita pun kita dengar pada orang. Banyak pada kadang kita ni dengar cerita orang. Kita tak pergi dengar daripada yang punya badan. Patutnya kita pergi dengar yang punya badan tu apa cerita sebenarnya. Kita dengar pada orang lain dia. Sedangkan cerita yang sebaliknya. Ni tak elok lah. Jadi yang sebaiknya kita buat macam tu. Kita pergi direct jumpa dia, betul tak cerita saya dengar macam ni. Kalau dia kata tak betul. Tidak akan jadi fitnah tu kan. Jadi barang siapa menolakkan daripada kemaluan saudaranya dengan ghaib, sebenarlah atas Allah Ta'ala bahawa mereka akan dia daripada api neraka. Dan sabda Nabi SAW, barang mana hamba berkata La ilaha illallah, La ilaha illallah Al-Alim Al-Karim Subhana Rabbil Arsyil Azim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebenarnya atas Allah Ta'ala bahawa diharamkan dia daripada api neraka. Diharamkan dia daripada api neraka dengan syarat dia berkata itu ikhlas kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Al-Alim, Halim ni Allah Ta'ala yang maha lemah lembut. Al-Karim, Allah Ta'ala yang bersifat mulia ataupun pemurah. Subhana Rabbil Arsyil Azim, maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang menjaga arash, memiliki arash yang besar, yang agung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Maka diharamkan atas dia daripada api neraka. Diharamkan. Banyak sebenarnya kata-perkataan ni, zikir-zikir ni, kalimat-kalimat ni banyak sebenarnya. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam Quran ataupun kalimat-kalimat tertentu yang didatangkan daripada Nabi SAW. Setiap kalimat tu ada kelebihannya daripada si Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kalimatnya tak besar pun, sikit je. Baik, seterusnya. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa berkata pada pagi-pagi La ilaha illallah Wallahu Akbar. Siapa berkata pada pagi-pagi, pagi-pagi dia cakap dah La ilaha illallah wallahu akbar, dimerdekakan dia Allah Ta'ala daripada api neraka. Dimerdekakan dia daripada api neraka. Cuma tak disebut lah dia punya hadis ni riwayat siapa. Dan daripada Nabi SAW, apabila berkata hamba ya mu'tikur riqab, ya mu'tikar raqib, ataupun ya mu'tikar riqab, wahai Tuhan yang memerdekakan tengkuk. Wahai Tuhan yang memerdekakan tengkuk. Tengkuk kan riqab kan tengkuk. Firman Allah Ta'ala, ya malaikatku, sesungguhnya telah diketahui bahawa hamba-Ku, bahawasanya tiada yang memerdekakannya segala tengkuk oleh yang lain daripada Aku. Telah mensaksi Aku akan kamu, hai malaikat, bahawa sebenarnya Aku merdekakan dia daripada api neraka. Ya mu'tikar riqab, wahai Tuhan yang memerdekakan tengkuk. Perkataan riqab ni banyak. Kalau bulan Ramadan kan, bulan Ramadan kan ada doa-doa kan. Doa-doa yang kita baca tu lepas tarawih kan baca kan. Di antara doanya lah, wahai Tuhan yang memerdekakan tengkuk. Allah ma'tik riqabana wa riqab abaina kan. Ya Allah Tuhanku kan, Kau merdekakanlah akan tengkuk kami
dan tengkuk-tengkuk saudara-saudara kami. Atik riqabana wa riqab abaina wa lumahatina. Di antara doa-doa yang boleh kita, yang biasa diamalkanlah. Yang mana kandungan doa tadi meminta kita, memohon kita kepada Allah supaya Allah Ta'ala memerdekakan kita daripada api neraka. Dan di bulan Ramadan pula biasanya kita baca doa ini. Dan kelebihan Ramadannya ialah, antaranya ialah, kalau pada awal Ramadan tu ialah keampunan pada Allah. Pertengahan Ramadan maghfirah. Akhir Ramadan itqun minan nar. Itqun minan nar tu riqab dah. Mu'tiqur riqab. Itqun minan nar. Kemerdekaan daripada api neraka. Gitu. Ya mu'tiqur riqab. Wahai Tuhan yang memerdekakan tengkuk. Jadi hamba tadi cakap macam itulah. Hamba tadi berdoa kepada Allah Ta'ala macam tu. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, sesungguhnya telah ketahui hamba-Ku bahawasanya tiada yang merdekakan segala tengkuk oleh yang lain daripadaku. Telah mensaksikan aku akan kamu, hai malaikatku, bahawasanya aku merdekakan dia, mana orang yang cakap tadi, minan nar, daripada api neraka. Itu. Allah mati riqabana wa riqab abaina minan nar. Allah tu merdekakan diriku dan sesaudara kami daripada api neraka. Kan? Kalau akhir Ramadan tu kemerdekaan daripada api neraka kan gitu. Baik. Dan daripada Nabi SAW apabila berkata hamba dalam rukuknya sekali. Bila seorang hamba tadi berkata dalam rukuk dia sekali subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, dia kata sekali. Dimerdekakan Allah Ta'ala akan sulus jasadnya daripada api neraka. Sulusnya 1/3. Sulus 1/3. Bila dia cakap sekali, ketika dia rukuk tu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka Allah Ta'ala memerdekakan 1/3 jasadnya daripada api neraka. Itu baru cakap sekali. Kalau cakap 3 kali kan biasa kita baca 3 kali. Dalam rukuk kan. Dan apabila berkata ia 3 kali, dan saya dimerdekakan sekalian jasad ni pada api neraka. Masya Allah. Kalau baca 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanal azim wa bihamdi, sebanyak 3 kali tuan-tuan kita baca ketika rukuk tu. Itu sekali rukuk. Kita banyak rukuk kan. Kalau 4 rakaat kita sembahyang berapa kali rukuk tu? 8 kali rukuk. 8 kali rukuk. Lepas tu kadang anda terlupa pula tu. Kan? Buatlah sujud sahwi lagi, tambah lagi 2 kali rukuk. Lepas tu, lepas sembahyang kan, ada pula kalau sembahyang sunat. Lepas tu sembahyang sunat hajat lagi. Macam-macam kan. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Berapa kali kita rukuk dah tu? Banyak. Dah banyak kali tu dimerdekakan daripada api neraka. Itu kelebihan orang rukuk. Kelebihan orang yang rukuk, tuan-tuan. Tapi banyak kalau Malaysia ni tak nak rukuk. Tak nak rukuk. Patutnya tuan-tuan, sebabkan COVID ni sepatutnya banyak mengisahkan orang. Tapi saya tengok orang macam tu je. Orang macam tu je. Bila surau tak buka, risau. Marah surau tak buka. Mau saja tak buka, marah. Tapi bila dah buka, orang banyak tu je. Orang itu ya orang balik. Tak ada pun penambahan dia. Penambahan sikit lah, tak banyak. Jadi maknanya orang tak insaf juga. Yang tak semayang tetap tak semayang. Tak puasa tetap tak puasa. Patutnya mengisafkanlah. COVID ni tak ada. Tak tahu nak cakap lah tuan-tuan. Baik, dan telah terdahulu bahawasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala fadilat sesuatu, maka tiada membenarkan akan dia, maka tiada mencapai ia akan fadilatnya itu. Nabi kata barang siapa sampai akan dia daripada Allah fadilat suatu, maka tiada membenarkan dengan dia, maka tiada mencapai dia akan fadilat itu. Maksudnya barang siapa yang diberi sesuatu fadilat,
Kan disampaikan suatu fadilat pada diri dia, tetapi dia tak nak mengamalkan. Dia tak nak mengamalkan fadilat itu. Semaknanya dia tak mencapailah fadilat itu. Dia tak capailah. Patutnya suatu fadilat diberi pada kita, kita amalkanlah. Tak banyak, sikit. Tak banyak sikit. Kita amalkanlah. Mudah-mudahan dengan amalan yang sedikit tadi membawa kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Kita tak tahu mana amalan kita sebenarnya membawa kita masuk syurga. Walaupun kita jenis orang yang solat, orang yang selalu mengaji, orang selalu membaca Quran dan sebagainya. Cuma amalan mana yang kita akan masuk syurga masuk? Kita tak tahu. Mungkin amalan sedikit tadilah yang boleh menyebabkan masuk dalam syurga. Bukan amalan malak kita. Dan daripada Nabi SAW, apabila menjilat seorang akan qas'ah. Qas'atun maknanya pinggan. Barang siapa menjilat akan qas'ah, pinggan tempat makan. Pinggan tempat makan. Ada orang tu dia jijik lah. Separuh orang tu pula kalau makan berjemaah dalam dulang tu memang jijik ke. Dia tak biasa kan. Saya kat pondok Tuan Uji Wahid dulu, biasalah makan dalam dulang ni. Biasa makan dalam dulang. Je tu. Makan dulang ni senang. Tak banyak pinggan perlu dibasuh. Tak banyak pinggan perlu basuh kan. Dulang je. Semua boleh kat situ. Nasi lauk sambal apa pun ikan sotong semua dalam tulang tu. Sekali je makan urung ramai. Je tu. Tak adalah sampai berasak tu. Tak adalah sampai berasak. Selama saya makan dalam dulang lah dulu ngaji tu. Tapi bila dah orang kata bila dah berumah tangga ni tak ada makan, jaranglah makan dalam dulang. Sesekali lah makan dulang lah kat rumah anak-anak. Okey. Tapi kalau mengaji dulu biasalah makan dalam dulang. Ngaji pondok dulu biasa makan dalam dulang. Macam tu. Tak adalah bergaduh lah. Tak adalah bercokik dah. Tak ada bergaduh, tak ada bercokik. Semua okey je. Kenapa ramai satu dulang? Macam tu kan. Cuma siapa paling last dia basuh. Siapa paling last kali makan, dia yang basuh dulang tu. Macam tu. Faham je lah. Siapa yang ikut makan tu dia biasa paling last lah. Ada juga kadang-kadang kan disebabkan dia nak mengelak daripada malai basuh, dia copet-copet habis. Sama makan satu dulang. Kalau dia lambat habiskan, dia kena basuh. Jadi supaya nak mengelakkan dia basuh dulang, dia copet habis makan. Gitu. Dia basuh tangan copet. Tu last time. Kan makan dulang. Tapi sonok makan dulang ni. Tak berebut dah. Memang ngam-ngam cukup. Siapa ambil lobi tu, tu cenekir dah tu. Dia ambil lobi kan, macam tu. Kalau kita ngadap dulang tu contohnya 5 orang. Cukuplah lawan satu 5. Ikannya 5. Macam tu. Siapa ambil lebih tu mana dia? Cendekia lah tu. Dia ambil orang punya. Macam tu. Tapi kadang ada juga tak kisah apa. Kau nak ambil lebih pun tak apa. Jadi makan satu tulang. Macam tu. Baik. Ni makanlah pinggan. Apabila menjilat seorang akan qas'ah, pinggan tempat makan, meminta ampun baginya oleh qas'ah itu. Mana pinggan tadi minta ampunan bagi dia dan berkata, ya hai Tuhanku, mereka akan oleh kamu akan je pada api neraka. Seperti engkau mereka akan daku daripada syaitan, kerana bahawasanya syaitan menjilat ia akan dia tatkala selesai daripada makanan. Bahawasanya syaitan menjilat ia akan dia tatkala selesainya daripada makan. Macam tu. Jadi kita digalakkanlah. Dia bukan jilat pinggan je, jari pun digalakkan. Jilat macam tu. Tapi semua orang kadang dia tak biasa kan. Tak biasa, jadi rasa macam geli lah macam tu. Apalagi kadang jenis orang makan yang biasa pakai sudu, pakai garpu, dia tak biasa makan macam tu. Jadi benda ni sunnah ataupun dia, tapi dia bukan dipaksa.
Tak dipaksa pun. Siapa yang boleh buat, buatlah. Kalau tak mampu buat, tak payahlah buat. Macam tu. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa menjilat akan segala jarinya. Tadi pinggan. Jangan makan pinggan sudah. Jilat pinggan boleh. Jangan dimakan pula pinggan tu. Jadi barang siapa menjilat, dia akan segala jari pula. Dikenyangkan dia Allah Ta'ala pada dunia dan akhirat. Ya, ini tidak dipapakan dia. Jadi tidak dipapakan. Kerana pada tangan kita, jari kita tu ialah jari kita sendiri, bukan jadi orang. Bukan kita jilat jadi orang. Apa masalah dia? Jilat jari sendiri pun risau. Orang pula risau, ada juga tu. Kan? Ini kau tak makan berapa tahun dah ni? Sampai jari pun kau jilat, lama dah tak makan ni. Macam tu. Tapi sebenarnya ada keberkatan lah. Ada keberkatan. Nabi pun buat macam tu. Kalau Nabi tak buat, memang tak ada lah disebut dalam kitab. Macam tu. Sebabkan Nabi buat lah, maka disebut dalam kitab-kitab. Macam tu. Jadi barang siapa menjilat akan jarinya, dikenyangkan dia Allah Ta'ala daripada dunia dan akhirat, serta dipapakan dia. Dan barang siapa, sama Nabi lagi, barang siapa basuh olehmu, basuh oleh kamu akan qas'ah, pinggan kayu. Ada pinggan berkayu ke? Ada pinggan berkayu? Ada kan? Ada juga pinggan berkayu. Tapi kita pinggan biasanya rumah kita tu semua kacunya. Kacau berkilat-kilat kan. Macam tu. Ada orang kat rumah penuh dengan pinggan. Penuh dengan pinggan, lamari kat rumah tu pinggan je. Kan? Ni pada mana ni? Ni daripada China Ustaz. Ni pada mana? Ini Turki, pinggan Turki. Ini pinggan mana? Ini Maghribi punya pinggan. Hiasan lah. Hiasan. Orang jenis mengumpul, suka mengumpul pinggan, suka mengumpul cawan, suka mengumpul tekor. Dia tengok hobi lah. Apa hobi dia? Kalau hobi dia suka mengumpul pinggan, maka penuhlah rumah dengan pinggan. Kalau hobi dia suka, orang kata, mengumpul kitab, beli kitab, simpan kitab untuk rujukan, penuhlah rumah dengan kitab. Dia tengok hobi orang tu apa. Kalau orang hobi dia mengumpul cermin mata. Dia suka kumpul cermin mata. Ada cermin mata dia beli dia. Pelbagai jenis cermin mata dalam rumah tu. Senanglah. Kalau tuan-tuan tak cermin mata, pergilah rumah pinjam kerja. Pinjam kerja cermin mata ni rosaklah. Sebab dia jenis pengumpul cermin mata. Ada yang mengumpul barang-barang antik kan. Penuhlah rumah tu barang antik. Kadang-kadang terpakailah benda dia. Kadang bersepah. Tanpa kali kadang rumah marah bunyi. Dah hobi dia macam tu. Dah hobi dia suka mengumpul barang-barang macam tu. Jadi penuhlah rumah macam tu barang. Nak buat macam mana? Dah kau kahwin dengan dia, dah hobi macam tu. Baik Jadi kita lihat pada tadi, basah oleh kamu akan qas'ah, mana pinggan kayu, dan minum oleh kamu akan airnya. Mana basahkan bahagian atas lah, bukan bawah. Selepas kita makan tu kita basuh kan. Jadi air tu kita minum airnya. Jangan pakai air paip. Air yang kita minum lah, lebihan tu tuang kalau atas pinggan tu. Macam tu. Maka barang siapa mahu buat akan demikian itu, adalah pahalanya seperti ia memerdekakan 40 sahaya ataupun 40 hamba daripada anak Bani Ismail. Daripada anak Bani Ismail. Bani Israel ke Ismail? Bani Ismail kan? Bani Ismail. Dan kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kan, bermula yang terlebih kasih sesuatu pada Allah, bahawa melihat ia akan hambanya yang mukmin serta isterinya dan anaknya atas sesuatu hidangan makan mereka itu.
Maka apabila berhimpun mereka itu atas hidangan itu, mendilik Allah Ta'ala kepada mereka itu dengan rahmat, dan diampunkan bagi mereka itu dahulu daripada bercerai-cerai mereka itu. Ini kelebihan makan secara berjemaah ni dengan keluarga lah, dengan keluarga anak bini kan, dengan cucu kan. Kalau yang dah jadi datuk nenek ni memang sukalah makan dengan cucu balik kan, yang tu. Jadi semua tu ada kelebihan dia. Dia dapat merapatkan ukhuwah kan, silaturahim. Macam tu. Bermula terlebih kasih sesuatu pada Allah bahawa melihat dia akan hambanya mukmin serta isterinya dan anaknya atas suatu hidangan, makan mereka itu bersama-sama. Dan apabila berhimpun mereka itu atas hidangan itu, mendilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmat. Allah Ta'ala tilik dengan tilik rahmat, dan diampunkan bagi mereka itu dahulu daripada bercerai-cerai mereka itu. Maksudnya Allah Ta'ala ampunkan sebelum mereka itu berpisah lah. Maksudnya bercerai ini berpisah. Kalau berpisah daripada tempat makan tadi, maka Allah Ta'ala telah ampunkan dosa mereka, kan? Itu kelebihan lah. Makan secara berjemaah. Tapi janganlah makan berlebih-lebih. Itulah. Kadang kita ni makan berlebih. Dah ramai. Bila dah ramai, makanan dah berlebih. Apalagi dia punya anak itu, salah seorang anak itu memang dia kerja chef. Chef kan? Chef hotel. Bila kerja chef ni, semua masakan semua nak dimasak. Semua nak dimasak. Sampai 30-40 jenis masakan dimasak. Ini siapa yang nak melantak ni? Siapa yang nak makan ni kan? Janganlah kita membazir. Walaupun anak kau tu, walaupun kita ni orang kata tukang masak hotel. Kita ni juara masakan. Peringkat dunia juara ni. Tapi bila majlis macam ni, janganlah kita membazir-bazir. Masak yang perlu ialah, dah tahu kau tu memang pandai masak, sampai beratus jenis masakan kau boleh masak. Tengoklah berapa orang yang hadir tu. Kalau yang hadir tu 10 orang, takkan nak masak 100 jenis masakan. Betul tak? Kan membazir. Macam tu benda baik. Cemalah kau pakar masak. Semua masakan kau boleh buat. Semua makanan, kuih-kuih, semua jenis kuih, semua kau boleh buat. Dengan kuih kucingnya, dengan kuih keripapnya, dengan kuih onde-onde dia, dengan kuih apa lagi? Kuih udangnya, semua tahu dia masak. Kuih bum dia, kuih apam balik, semua tahu masak. Orang yang datang 10 orang tu, semua nak dimasak. Mazir nama tu kan, namanya membazir. Tengoklah kan berapa yang hazir. Baik. Seterusnya, dan adalah Nabi Muhammad SAW benci ia akan makanan yang panas. Nabi tak suka pada makanan yang panas. Banyak di kalangan kita ni suka yang panas. Kalau dah sejuk tak sedap ustaz. Dah sejuk tak sedap. Rumah kita bang makanlah copek kan sejuk kan, macam tu. Tapi Nabi tak suka yang panas-panas. Nabi biarlah sejuk dulu, suam dulu kan, macam tu. Dan sabdanya atas kamu dengan makanan yang sejuk, maka bahasanya ia jadi ubat. Dan bahasanya makanan yang panas panas ke panas? Panas bahasanya makanan yang panas itu tiada berkat padanya. Nampak? Jadi makanan yang panas itu tiada berkat. Malahan sesilapkan melacur pula lidah kan. Terlampau panas. Dia panas pun tengoklah panas macam mana. Panas yang boleh dimakan. Sebab kalau makan dah sejuk kan, dah tak sedap lah macam tu. Tak sedap, dah tak selera kan. Biasalah. Kalau orang kata kalau teh tu, teh panas, teh tarik panas, kata kopi panas, Neslo panas, teh panas, teh pekat lah. Orang kata teh tak manis lah, kurang manis lah. Kurang manis lah. Semua nak panas. Walaupun kurang manis, walaupun kurang panis, tapi nak panas. Betul tak? Macam tu. Kopi jantan, kopi janda, kan macam tu.
Kopi tu, kopi ni, macam kopi kan. Kopi janda tak ada. Ada kopi janda? Ada kopi janda? Ada. Umpan kata ada kopi janda. Kopi songkok. Kopi yang songkok. Kopi kata macam-macam kopi tuan-tuan zaman sekarang ni. Dia punya rasa pun tak adalah beza sangat. Dia kurang sama je. Nama yang kena orang lain. Baik sikit lagi. Baik, seterusnya. Dan tersebut dalam kitab As-Sawarif. Sebut dalam kitab As-Sawarif daripada Nabi SAW, bermula menghembuskan makanan itu menghilangkan berkat padanya. Siapa menghembuskan makanan, dia menghilangkan keberkatan pada makanan itu. Janganlah dia hembus, biarlah dia sejuk sendiri. Biar sejuk sendiri. Dan Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Anas, kata Anas, sabda Nabi, barang siapa memohonkan Allah Ta'ala, memohonkan Allah akan syurga 3 kali, berkata syurga, hai Tuhanku, masukkan olehmu akan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa minta berlindung daripada neraka 3 kali, berkata neraka, hai Tuhanku, jarakan dia daripada ku, jarakan dia daripada api neraka. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa menuntut ilmu bagi yang lain daripada Allah, tiada keluar ia daripada dunia hingga datang hatinya bagi ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu bagi yang lain daripada Allah, tiada keluar ia daripada dunia hingga datang hatinya bagi ilmu. Maka adalah ia kerana Allah Ta'ala. Maka adalah ia kerana Allah. Dan barang siapa menuntut ilmu, maka iaitu seperti orang yang puasa sehari-harinya dan seperti orang yang berdiri semayang semalam-malamnya. Maka bahawasanya satu bab daripada ilmu yang belajar dia dengan dia oleh seorang, terlebih baik baginya bahawa adalah bukit Jabal Qubis, itu emas baginya. Manfaat ia akan dia dalam sabilillah. Ini kelebihan ilmu lah ni. Ini kelebihan menuntut ilmu. Macam itulah. Banyak kelebihan ilmu ni. Menuntut ilmu ni banyak. Ini seantaranya diselitkan kat sini. Walaupun bab ni dia bab musibah sebenarnya. Sabar atau musibah kan. Tapi dia selitkan jugalah bab-bab yang lain. Contohnya bab ilmu. Kelebihan ilmu pun diselitkan di sini. Jadi orang ilmu tu dikata seperti orang yang berpuasa sehari-hari, dan seperti orang yang berdiri semayang malam semalam-malam. Kalau siapa belajar satu bab daripada ilmu, maka pahalanya seperti bukit Jabal Qubis. Bukit Jabal Qubis itu seumpama emas baginya. Maknanya sangat bermanfaat lah. Kerana untuk ilmu ni menghilangkan kejahilan. Gitu. Orang untuk ilmu ni kadang-kadang dia ibadah pun tak banyak sangat pun. Tapi dia lebih untuk ilmu. Ada juga kadang-kadang orang ibadah lebih, untuk ilmu malas. Dia semayang rajin, sunat rajin, tapi bila mengaji malas. Tak gunalah tu kan. Kau rajin semayang, kau zuhud, rajin semayang, rajin puasa, bila buat mengaji kau tak nak. Ini satu kerugian lah. Ini lebih baik daripada orang mengaji, tapi mengaji, menuntut ilmu, tapi ibadah dia tu kurang. Itu lebih baik. Fardu tetap buatlah, fardu boleh. Tapi dalam bab yang sunat-sunat ni kadang dia kurang sikit. Tapi dalam bab mengaji dia rajin. Itu lagi baik daripada orang yang gaji semayang tapi mengaji malas. Gaji semayang, maksudnya nak rajin. Bila ada pengajian dia tak nak ikut. Ini kerugian besar lah pada dia. Yang sebaik-baiknya orang yang rajin belajar dan rajin ibadah. Itu yang paling baik. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bermula ilmu itu menguatkan akan seorang atas lalu di atas siratul mustaqim. Ini kata Sayyidina Ali. Ilmu itu menguatkan akan seorang itu atas lalu di atas siratul mustaqim. Maka menyebut akan sekaliannya oleh Ar-Razi dalam tafsir dia,
dalam telah terdahulu tentang kelebihan ilmu pada babnya. Kelebihan ilmu ni dah sebut dah kat belakang dah. Bab ni kita dah masuk bab yang dah ujung dah ni. Tak lama lagi habislah khatamlah kitab kita ni. Betul tak tuan? Betul, ada berapa bab lagi? Dia satu bab lagi. Khatimah, kesudahan pada menyatakan sifat syurga, sifat jannah wa naimah dan nikmatnya. Satu bab lagi. Tapi bab hari ni panjang juga kan? Tak boleh habis lah. Khatamlah kita. Bolehlah kita makan gula kambing. PKP. Agak-agak copot lagi PKP ni. Dapatlah kita makan kambing golek ni kan? Macam tu. Mana tahu kita punya pengurusi kita nak jamu semua kan. Kalau tak ada orang. Macam mana? Kalau saya mengaji tuan-tuan, kalau habis satu kitab kambing golek. Kumpul duit ramai-ramai kan. Satu kelas 30 orang, kumpul lah sikit duit. Dapatlah beli sekor kambing. Bakarlah kambing. Itu satu kitab. Kalau khatam, kalau ada 10 kitab, dah 10 kali makan kambing. 10 kali makan kambing tu kan. Kalau 10 kitab kambing je. Allah. Itu sajalah. Ada soalan tak? Saya tutup. Ada soalan? Tak ada. Ada. Yang mana? Yang last ke? Dia ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang marfu', dia macam-campur. Dan kitab ni macam-campur lah. Kitab ni ada penyadis dia. Sebab dia tak ada tahqiq kitab ni. Kalau ada yang karang satu kitab mentahqiqkan kitab ni lagi elok lah. Dia tahqiqkan kitab. Oh ni kitab ni dia kata ni ada ni marfu', ni mauquf, ni dhaif ke mawdu' dan sebagainya. Dia tak sebut. Dia hanya sebut hadis saja. Sebut hadis daripada Nabi kan. Itu. Dia tak sebut dia punya martabat. Boleh tak sekadar untuk beramal boleh tak? Kerana dia kitab ni sebenarnya untuk beramal, bukan untuk berhujah. Lebih untuk amal untuk diri sendiri. Macam kan? Tapi ada yang dia campur-campur hadis ayat Quran pada kan? Ayat Quran pun dimasukkan. Kalau ayat Quran memang sentuhlah sahih. Quran kadang ada dia yang sahih dimasukkan dalam ni. Dia bercampur-campur lah kitab ni. Sama juga macam kita kitab yang lain. Contoh kitab Tambil Ghafilin. Kan? Itu pun kitab yang bercampur-campur. Kitab Duratun Nasihin bercampur-campur dalam tu hadis sahih ada bercampur. Sebab hadis ni kitab ni lebih pada untuk mengamal, beramal lah. Bukan untuk berhujah. Kalau nak hujahkan memang kena baca kitab fiqh betul-betul. Kitab fiqh, kitab tauhid betul-betul. Kena lebih untuk berhujah. Ya, kerana macam tauhid pula mestilah hadis sahih. Sahih mestilah hadis sahih, dia tak boleh hadis sahih kalau buat tauhid. Kerana keyakinan kita mesti 100%. Kalau fiqh tu boleh juga hadis yang hasan pun boleh masuk, hadis sahih pun boleh masuk. Boleh masuk hadis sahih kalau nak buat fiqh. Tapi untuk amal sendiri je lah. Untuk berhujah tak boleh. Kalau hujah mestilah kalau fiqh tu mesti sahih. Hadis hasan li ghairi hasan zati dan sebagainya kan. Dia tu. Okey. Kalau bab kita amalan ni tu ya. Kita apa lagi? Kita fadail amal kan. Fadail amal tu pun bercampur. Kan banyak yang apa orang tabligh kan biasa dia baca kitab fadail amal kan. Bila habis kan semayang kan, jangan keluar dulu dia tu. Kita ada taklim, macam taklim. Taklim. Duduk kita. Okey. Lepas tu dia ceramah lah, pompak dia baca lah kita. Banyak amal ni. Bercampur dalam tu. Sahih. Tapi kerana lebih beramal untuk beramal sebenarnya. Bukan untuk hujah.
Tapi ada kitab-kitab yang ditahqiqkan, macam kitab Tambil Ghafilin. Walaupun tapi dia campur-campur, tapi ada kitab lain yang mentahqiqkan dia. Ada kitab, ada ulama karang untuk mentahqiqkan kitab tu. Dia keluarkan, dia tandakan ini apa, ada apa dia sebutkan ke bawah dia. Ada nota kaki lah. Macam ni dia tak ada nota kaki. Dia tak ada nota kaki. Kalau sesiapa boleh karang satu kitab yang lain yang mau huraikan hadis-hadis dalam ni, dia buat nota kaki bawah ni, itu lagi elok. Jadi kita dapat bezakan ni ada sahih ke, ni tak ke, mabuk ke, maudhu ke, sebagainya. Sebab setakat ni tak ada lagi. Kalau ada, memang saya nak belilah kitab tu. Kalau ada yang mentahqiqkan kitab ni, mana ada orang yang sanggup karang, mana setiap hadis dalam ni dihuraikan, dia buat nota kaki. Riwayat siapa dan sebagainya. Jadi kitab tu boleh digunakan pakai untuk mengajar. Bagus. Alright, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lumat fakabaran halalan mubarakatan katsiran. Wasi'an ya bata ya alim dawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma fakina fi din, Allahumma fakina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana rusulka wa tuzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabarallahu minkum. All right.